kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan ke atas titah Seri Bertunggal yang di-Pertuan Agong. Tuan Di-Pertua, siapa mengalami ketinggaran berpanting dengan Semenanjung Malaysia dari segi pembangunan, salah satu punca ialah bangkutan di Sabah tidak seimbang dengan Semenanjung Malaysia yang menyebabkan kos kehidupan dan barangan yang tinggi, pembangunan amat lemah dan lambat serta kemiskinan di kawasan pedalaman. Pada 18 hari bulan Februari 2017, Menteri Pengangkutan telah melawat ke Sabah dan membuat keisytiharan atau pengumuman yang menarik perhatian masyarakat umum orang Sabah. Pertama ialah beliau kata kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 1 bilion ringgit untuk merancangkan projek naik taraf pelabuhan Sebanggah dan meningkatkan keupayaan pelabuhan tersebut. Kedua ialah berkenaan dasar kabotaj yang dikatakan dibebaskan di pelabuhan Sebanggah. Manakala Tuan Yang Di-Pertua, mengikut laporan media, Menteri Pengangkutan berkata pelabuhan Sebanggah akan dibebaskan, yang mana kapal asing diberi masuk ke Sabah untuk muat dan bongkar barang yang diberi kebebasan semata untuk hantar barang ke labuhan tempatan. Tetapi syaratnya ialah pelabuhan itu tidak ada perkhidmatan pengkaparan domestik atau tempatan. Ini kononnya diberi kebebasan kepada pelabuhan Sebanggah, tapi sebenarnya ia tidak ada apa-apa perbezaan dengan keadaan sekarang. Jikalau ini benar, ini semata-mata tipu orang Sabah dan memansungkan rakyat Sabah. Saya minta Yang Berhormat Menteri bagi penjelasan yang jelas berkenaan perancangan tersebut. Sedangkan rakyat Sabah melaru-arukan pengumuman Menteri untuk naik taraf pelabuhan Sebanggah. Saya harap ini ia bukan satu klinik politik yang mana dipergunakan untuk tipu unti memandangkan pilihan rakyat sudah dekat. Saya harap Yang Berhormat Menteri beri penjelasan yang teliti bila semua ini akan ditunaikan, bila projek naik taraf Sebanggah port akan mulai. Adakah peruntukan 1 bilion itu sudah sedia untuk disalurkan dan adakah kerajaan akan membebaskan pelabuhan Sebanggah tanpa apa-apa syarat? Tuan Yang Di-Pertua, selain daripada angkutan laut yang tidak bertayasan di Sabah dan dasar kabotaj ini mengakibatkan pembangunan Sabah yang lemah dan kos barangan yang tinggi. Saya juga ingin sekali lagi mengingatkan bahawa angkutan darat juga antaranya satu fakta yang menyebabkan kos barangan tinggi di Sabah. Tuan Di-Pertua, baru-baru ini Persatuan Lori Sandakan telah membangkitkan sekali lagi tentang ketidakkeadilan yang dihadapi oleh mereka melalui dia punya AGM, Annual General Meetings persatuan tersebut. Dalam masyarakat itu, Persatuan Lori Sandakan merayu kepada kerajaan dan Yang Berhormat Menteri menyelesaikan ketidakadilan tersebut. Mengikut kenyataan persatuan itu, mereka harap kerajaan benar meningkatkan BTM bagi lori di negeri Sabah dan merendahkan road tax bagi lori bawah, mengelakkan ketidakadilan berusaha-berusaha lori di Sabah berbanding dengan Semenanjung Malaysia. Kini BTM di Sabah di antara 36,000 hingga 38,000 saja, manakala Semenanjung Malaysia ialah 48 hingga 50,000 BTM. Ia sudah tentu akan meningkatkan kos bangkutan barangan di Sabah berbanding Semenanjung Malaysia dan terus meningkatkan kos barangan dan kehidupan keseluruhan di seluruh Sabah. Yang lagi hebat, Menteri
Bangkotan baru saja mengumumkan bahawa PTM lori di Semenanjung Malaysia dinaikkan lagi dari 20,000 hingga 70 kepada 75,000 PTM. Ini adalah amat tidak adil, di mana Sabah tak benar diraraskan dan tidak pernah dinaikkan, manakala PTM ini di Semenanjung Malaysia sudah diraraskan beberapa kali. Kerajaan sentiasa guna arasan di mana jalan raya dan jambatan di Sabah tidak mampu tahan muatan lori yang tinggi. Tetapi ini adalah tanggungjawab kerajaan. Ini berurah diatasi, bukan jari arasan yang sama. Saya mau harap kerajaan ambil tindakan yang serius untuk seralaskan PTM lori antara Sabah dan Semenanjung bagi mengkurangkan curah harga barangan Sabah. Dan yang dipertua, selain itu, road tax lori di Sabah adalah lebih tinggi berbanding Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Ia amat tidak adil. Muatan rendah tapi road tax yang tinggi. Saya tidak tahu bagaimanalah ini double damage kepada Sabah, manakala bagaimana Sabah tidak ditinggal jauh di belakang. Tuan Dipertua, saya difahamkan bahawa Menteri Bangkotan pada masa yang sama telah menyatakan bahawa kerajaan ada rancangan atau calangan membenakan rel atau kereta api di pesisiran pantai barat Sabah. Ini tengah pun sedaplah. Saya ingin dapatkan makluman yang lebih lanjut secara terperinci. Adakah kerajaan serius terhadap cadangan tersebut untuk mewujudkan sistem rel yang moden di Sabah? Saya nak tahu sama ada kerajaan adakah serius. Janganlah sampai pilihan rakyat baru buat janji manis untuk tipu unti rakyat. Saya tegaskan di sini bahawa bangkotan kereta api adalah amat penting bagi Sabah, supaya Sabah dibangunkan dengan persyaratan makmur. Tuan Yang Dipertua, mereka laporan media pada tarikh 18 Januari 2017, MYCOM atau Malaysia Aviation Committee telah membuat cadangan bahawa kerajaan negeri Sabah harus cari satu tempat baru untuk membina lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu yang lebih besar disebabkan KKIA akan mencapai kapasiti penuh, iaitu 13 juta penumpang setiap setahun dalam 5 tahun yang akan datang, dan juga perlukan 2 runway yang mampu memenuhi keperluan yang tinggi. Saya amat hairan tentang pengumuman tersebut. Kenapa KKIA ini baru saja dinaik taraf dengan pakai peruntukan setinggi 1.7 bilion ringgit, baru saja disempurnakan oleh Perdana Menteri tahun lepas. Kini mau bina satu laporan terbang yang baru lagi. Ini bukan saja membazirkan duit rakyat, ini yang menunjukkan kerajaan tidak ada pandangan yang jauh. Selain itu, saya ingin mengingatkan Yang Berhormat Menteri bahawa saya pernah bangkitkan isu ini di Parlimen apabila kerajaan Baksa Syarikat AirAsia minta ke Terminal 1 KKIA berkuat kuasa 1 Disember 2015. Pada masa itu AirAsia enggan pinta ke Terminal 1 atas alasan kapasiti Terminal 1 akan penuh dalam tempoh masa yang dekat jika AirAsia pindah ke Terminal 1, dan kemudahan Terminal 1 seperti parking bay serta taxiway adalah tidak mencukupi, yang akan menggehat perancangan AirAsia untuk bawa masuk lebih banyak penumpang dengan buka laluan dan destinasi yang baru. AirAsia telah tawarkan cadangan alternatif pada masa itu, iaitu ia sudi usaha dan bangunkan Terminal 2 tanpa guna wang kerajaan dan bangunan Kota Kinabalu, dan ingin membangunkan Kota Kinabalu sebagai hub penerbangan Asia. Tetapi kerajaan tidak menerima tawaran tersebut, dan ketika itu memberi jawapan bahawa kapasiti Terminal 1 adalah mencukupi. Terus AirAsia terpaksa pindah ke KKIA pada 1 hari bulan 2015.
Tetapi hari ini MYCOM telah menyatakan bahawa kapasiti Terminal 1 akan penuh dan Purura satu lapangan terbang yang lebih besar. Cuma 1 tahun 3 bulan dahulu cukup tak? Dulu bilang kapasiti ini cukup, tak ada masalah. Sekarang pula cakap kapasiti sudah mau penuh. Jadi mana satu yang tepat? Kenapa tidak ada perancangan jangka panjang? Baru saja dinaik taraf dengan berbilion-ringgit. Kini mau bina lapangan terbang yang baru lagi. Ia amat tidak, yang amat mencurigakan. Kenapa mau paksa AirAsia bintang? Kalau Terminal 1 akan penuh dalam masa begitu singkat. Sedangkan AirAsia cuti menaik taraf Terminal 2 dengan kos sendiri. Adakah ini benar? Saya dengar bahawa kerajaan mau tutup ini Terminal 2 ada agenda lain, ialah kerana mau beri laluan kepada mega projek, iaitu Tanjung Aru Eco Development Project. Saya minta penjelasan dari Menteri. Selain itu, baru-baru ini Perdana Menteri mengumumkan bahawa lantasan-lantasan lapangan terbang Sandakan akan dipanjangkan. Saya mau dapatkan maklumat yang lebih lanjut, iaitu bila ini akan dijalankan, berapa bajet dipakai guna, bilanya akan disempena. Rakyat Sandakan dan Sabah sudah letih mendengar semua gimmick politik untuk pilihan rakyat. Saya minta supaya ini disegerakan dan jangan sampai pilihan raya sudah habis, tunggu bertahun-tahun lagi, jangan pun nanti hilang itu projek. Jadi pada masa itu yang sekiranya kita mau itu kapal terbang itu yang Sandakan sana, lapangan tempat terbang Sandakan yang bumpungnya yang leaking banyak serius. Saya fikir yang utamanya mau kasih baik pulih bumpungnya. Selain cakap itu yang projek-projek yang besar, itu yang dibetul. Saya juga mengambil keprihatinan terhadap pengurusan Malaysia Airlines atau MAS yang telah merekodkan kerugian bertahun-tahun. Ia adalah kerana MAS tidak mempunyai dasar baik untuk meningkatkan prestasi syarikat. Manakala saya lihat ada banyak contoh menunjukkan MAS mempunyai dasar yang buruk. Just terus atau banyak orang cakap MAS ini dimaksud mana ada sistem. Saya lagi tuan yang dipertua memberi satu contoh. Satu ialah apabila penumpang naik check-in luggage, MAS hanya hakkan satu penumpang boleh masuk 2 barangan saja. Ini ia dimaksudkan walaupun masih dalam hak muatan 30 kg, tetapi tidak dibina masuk luggage lebih daripada 2 barangan. Apakah logik di belakang polisi tersebut? Ia adalah amat tidak masuk akal. Ia hanya sekadar diberi peluang kepada servis berbalut untuk untung duit saja. Sedangkan seseorang hanya dibenarkan masukkan 2 luggage dengan hak muatan 30 kg. Ini bermakna 1 kg luggage dipurata 15 kg. Ia amat menyusahkan rakyat, khususnya wakil emas dan orang tidak ubaya. Tuan yang dibetul, saya ingin mensentuhkan satu isu yang kontroversial di mana seorang ibu bernama Juritia baru di Sabah mengaku bahawa anaknya tidak mempunyai kewarganegaraan, just terus tidak dapat pergi ke sekolah. Mengikut laporan pada 22 Februari 2017, Junitia menahir anaknya Aitun Veranto di Hospital Likas pada tahun 2010. Tetapi sijil kelahiran anaknya dikenal pasti bahawa agama rasmi anaknya ialah Islam. Seterusnya dia terus menjelaskan kepada pegawai JPN bahawa dia seorang Kristian dan dia punya keluarga pun Kristian selama ini, dan ini dia adalah pasti bahawa anaknya secara otomatik akan dibesarkan sebagai orang Kristian. Akan tetapi JPN menyatakan bahawa oleh kerana nama Junita di atas MyCard mempunyai perkataan Islam,
maka anaknya harus dikenal pasti seorang Muslim. Dan oleh kerana dia nak tukar balik agama ke atas sijil kelahiran anaknya, JPN ambil balik sijil kelahirannya sehingga anaknya menjadi stateless. Ini telah berterusan sehingga hari ini kita dapat diselesaikan. Anaknya masih tidak mempunyai sijil lahiran dan kini menghadapi masalah nak pergi ke sekolah pun tak dapat. Walaupun Junita sudah berkali-kali memohon di JPN dan menggunakan sepanjang 7 tahun ini untuk memohon di MUIS supaya mempatahkan perkataan Islam di namanya, tapi sampai hari ini JPN dan MUIS masih tidak dapat membantu dia, dan kini pula JPN menunjuk permohonan kepada Mahkamah Syarat dan sampai hari ini masih tidak dapat ada apa-apa berita lanjut. Tuan Yang Dipertua, ini adalah satu kesilapan oleh JPN yang dikuasai oleh kerajaan persekutuan. Tetapi Mahkamah Syarat sampai hari ini masih enggan selesai masalah ini dengan segera. Itulah sebab kenapa orang bukan Islam begitu takut terhadap undang-undang syarat. Justru kami tidak berani sokong orang undang-undang 355. Bagi kes Junita, saya percaya yang bukan satu kes yang isolated. Masih ada banyak kes lagi kes sedemikian berlaku tiap-tiap hari. Tuan Yang Dipertua, satu NGO Persatuan Anak Negeri Sabah telah mengatakan bahawa lebih 1000 kes seperti ini berlaku di Sabah. Masalah-masalah ini yang disebabkan oleh JPN terhadap orang asal Sabah sudah sampai tahap yang amat mengejutkan dan membimbangkan. Saya nak kutuk sekeras-keras ada pegawai JPN ini adalah melampau dan biadab. Mereka melaporkan mempunyai sikap yang turut terhadap orang asal kita di Sabah. Masalah ini sedemikian banyak dan telah membawa begitu banyak isu konflik di Sabah. Ini menunjukkan JPN yang dikuasai oleh persekutuan, kerajaan persekutuan ini tidak boleh dipercayai, dan mereka merupakan masalah yang sebenar di belakangan semua masalah ini. Tuan Yang Dipertua, saya nak mengingatkan kepada kerajaan bahawa perjanjian Malaysia 1963 menjaminkan kita bahawa orang Sabah mempunyai kebebasan agama, dan sudah jelas JPN telah melangkahi prinsip perjanjian tersebut. JPN ini bukan saja mencampuri hak kebebasan agama Junita, dan ini menunjukkan kerajaan persekutuan telah mencampuri hak Sabah dimaktub dalam perjanjian Malaysia serta perlembagaan persekutuan. Tuan Yang Dipertua, saya berasa amat marah. Ini adalah jalim seorang rakyat biasa dibuli oleh kerajaan persekutuan. Kalau niat moyang kita tahu ada masalah begini akan timpu, maka mereka tak mungkin akan setuju tubuhkan Malaysia, kerana ini adalah melangkahi perjanjian, khususnya di atas batu sumpah di Keningau. Sungguh jelas bahawa kerajaan persekutuan sudah jamin kepada orang asal Sabah bahawa mereka diberi kebebasan agama, tetapi ia telah kekal dipertahankan. Maka dengan itu, kalau kerajaan persekutuan tidak dapat menghormati apa yang telah dijamin, kuasa kewarganegaraan ini harus dipinta dan dipulangkan kepada kerajaan negeri Sabah. Saya mahu kerajaan menyelesaikan masalah ini dan mempertahankan kebebasan agama yang dimaktub dalam perlembagaan persekutuan yang terjamin kepada setiap rakyat. Tuan Dipertua, saya ingin isu lagi saya mau di bawah sini ialah persekutuan langsung tidak ada keikhlasan atau serius untuk menyelesaikan masalah IC palsu yang masalah pentadan izin tambah izin atau PTI di Sabah. Pada 9 Mac 2017 baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri dan Ketua Menteri Sabah telah mengumumkan bahawa satu lagi pasukan khas akan ditubuhkan bagi menjalankan siasatan terhadap kad berkenaan palsu di Sabah. Ini langsung merupakan satu unnecessary dengan izin
Sudah berapa kali ahli jawatankuasa yang telah ditubuh, mana itu yang dulu yang tubuh punya ahli jawatankuasa yang dipimpini oleh CM, Chief Minister of Sabah. Mana lagi itu satu teknikal dunia ahli jawatankuasa yang telah ditubuh, yang dipimpini oleh timbalan pimpinan Ketua Menteri Sabah. Sudah janji 2015 yang akan diselesaikan masalah ini, tapi sampai hari ini report ini pun belum ada lagi. Sekarang lagi Dirihan Rakyat mau dekat, satu lagi pasukan mau tubuh lagi, menyiasat lagi. Apa mau menyiasat? Mana-mana itu dua ahli jawatankuasa yang telah ditubuh 2 tahun yang lalu, janji berjanji sampai hari tidak nampak apa-apa. Satu lagi pasukan mau tubuh. Jadi apa ini maksud? Saya tidak fahamlah. Kalau yang kerajaan persekutuan tidak serius, walaupun pelapat pasukan atau pelapat ini ahli jawatankuasa ditubuh pun tidak guna. Semestinya mau serius dan ikhlas untuk menyelesaikan satu major problem yang kita merasakan di Sabah. Jadi Tuan Yang di-Pertua, dengan ini saya ucapkan terima kasih. Sekian. Yes, Kota Melaka dulu. Lepas Kota Melaka bebas, saya bagi Kuala Kangsar. Silakan.